بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita pada hari ini bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal dengan penuh ceria, gembira bersama tuan-tuan yang berada di rumah, bersama adik-adik yang mengikuti program My Quran Time ini setia bersama. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comel butang baju Ustaz. Hari ini lain sikit Ustaz ya, baju butang special. Ya, nikmat dia, masya-Allah, subhanallah. Jadi pada hari ini kita meneruskan pengajian kita pada halaman yang ke-87 dengan lebih banyak pencerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa, untuk sama-sama kita ambil pedoman, kita ambil pelajaran untuk kita teruskan kehidupan kita dengan dipimpin oleh Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Kita baca doa ini berkali-kali agar kita sentiasa dipimpin oleh Allah, kerana kita yakin bahawa saya bercakap tidak mampu mengubah apa-apa. Bagi tuan-tuan juga, kita tidak ada apa daya kecuali apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bagi memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu bacaan Al-Fatihah daripada Ustaz Tirmizi mengingatkan kepada kita pada hari ini tuan-tuan dengan permohonan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan hidayah ini pada setiap masa. Itulah hadiah paling besar yang kita perlukan pada setiap hari. Perlu kita ingatkan ya, bila kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada segala apa yang ada, tetapi kita amat perlukan hidayah, apatah lagi dalam keadaan kita ini menghadapi pelbagai kemelut di dunia dan negara
negara ini. Kita tidak pasti apakah yang akan berlaku pada hari ini, esok dan tahun hadapan dengan COVID-19, dengan apa yang berlaku di peringkat seluruh dunia. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tetap memimpin kita dengan hidayah. Moga-moga dengan tuan-tuan bersama dengan My Quran Time ini kita tidak gundah gulana dalam bimbang ini. Kita tahu bahawa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis ringkasan kita pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-52, kita akan melihat kepada perbuatan ahli kitab dan juga balasannya, ya. Ini akan disentuh pada ayat 52 hingga ayat 55, bagaimana ahli kitab ini membuat perangai yang kita perlu ambil pelajaran untuk kita jauhkan. Dan pada ayat 56 hingga 57 Allah menyatakan siksaan bagi orang yang kafir dan juga pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga ayat 57. Dan diikuti pada ayat 58 hingga 59, ya, ada ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Islam, melaksanakan amanah, menyampaikan hak kepada yang berhak, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpin. Jadi ini adalah ayat yang kita akan bacakan, dan cara ringkasnya apa yang kita lihat pada halaman ini, situasinya digambarkan dengan satu anak rajah, ya, dengan satu karikatur yang tuan-tuan boleh perhatikan situasinya berada di atas skrin, ya, sebagai permulaan, iaitu kita ada gambar yang bahagian atas kiri itu berkaitan dengan Yahudi, tentang bagaimana Allah melaknat, dan kita ingin belajar bersama pada hari ini dengan membaca daripada ayat 52 hingga 57, insya-Allah. Baik, Ustaz, kita baca ayat 52 hingga 57. 52 dan hingga 57. 57. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa ceria dan setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Inilah misi utama kita. Kita nak sama-sama mengqurankan bangsa kita dan kita nak berusaha untuk mengikhlaskan ummah ini. Baik, ayat 52 hingga 57 sama-sama kita baca. Walaupun permulaan ayat itu ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Betul. Sudah pasti ada dia punya kesinambungan daripada ayat-ayat yang terdahulu. Betul. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sifat-sifat tercela supaya kita dapat jauh sifat ini dan kita tidak tertipu daya dengan musuh yang akan sentiasa dengki kepada kebaikan kepada manusia. Baik, sama-sama kita baca ayat 52 hingga 57 dengan cuba tarannum nahawan seperti mana surah Al-Fatihah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira am lahum nasibun minal mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم
حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 52 hingga 57 Ustaznya. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada halaman ini. Kalau kita melihat kepada ayat 52 itu, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, percaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat semalam Ustaznya. Daripada ayat 51 ada 3 rahsia mengapa seseorang itu dilaknat. Dan lebih daripada itu, laknat ini kalau kita lihat dalam ayat 52 ini, satu berkaitan dengan orang Yahudi, ya, itu yang kita lihat dalam situasi gambar yang tertera awal tadi. Situasi pertama bila ada gambar situasi orang Yahudi itu sebagai lambang, ya, tetapi bukan sekadar kepada orang Yahudi. Kalau sesiapa sahaja tidak mengambil pelajaran daripada ayat 51, iaitu yang pertama apa, iaitu apabila mencampur adukkan kebenaran dengan kesesatan, istilahnya jibti. Ya, jibti itu maksudnya kalau percaya pada horoskop, pada vudu, pada azimat, itu semuanya adalah jibti, mencampur adukkan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah taghut, apabila ketua-ketua pemimpin melanggar ataupun melawan kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pada ayat 51 yang kita belajar semalam, iaitu memutabelitkan, menyatakan bahawa haula'i ahda minal ladina amanu sabila, iaitu menyatakan orang beriman ini sebenarnya yang salah, yang betulnya adalah mereka yang beriman pada jibti wat taghut. Maka kesannya apa? Ulaikal ladina la'anahumullah, Allah melaknat kepada orang-orang begini, Yahudi spesifiknya, tetapi kepada kita pun Ustaznya, kalau katakan orang Islam tidak mencampur adukkan jibti wat taghut, ya, ada ketua pemimpin yang dia kata bahawa yang penting saya yang paling berkuasa, saya boleh buat apa sahaja, saya tak kisah pun Allah cakap apa, saya tak kisah amanah daripada rakyat, daripada pengikut saya, yang penting saya berkuasa. Maka itu digelar sebagai taghut. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu taala. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Siapa yang dilaknat, dia tidak mendapat pertolongan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 53 Allah menyambung, ataukah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan meskipun mereka itu tidak meskipun mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia, ya, pada ayat yang ke-53. Apa maksud di sini? Sebenarnya Allah mencabar, ya, kepada orang-orang yang cuba. Kalau kita tengok dalam tafsir Hamka ini, Hamka menceritakan tentang Ka'ab bin Ashraf, salah seorang daripada Madinah pergi ke Mekah. Dia pergi buat marketing, promosi untuk menyatakan bahawa kita ni berkuasa, ya. Jadi Allah menempelak, ya, kepada orang begini, adakah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan, mereka ni ada kuasa ke? Allah nak cakap begitu. Fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira, ya, sebenarnya maka sudah pasti mereka tidak akan memberi kebaikan kepada manusia sedikit pun. Ya, bercakap tentang istilah naqira ini, ya, kalau kita makan kurma Ustaz, ya, kurma, ni saya ada kurma kat sini. Kalau saya makan bismillah Ustaz, ya, makan benar, ya, okey. Kalau kita makan kurma, akhirnya keluar biji, biji kan. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ni ada 2 istilah yang digunakan berkaitan dengan kurma ini, ya. Satu ialah, ya, saya makan jap Ustaz, ya. Fatila, dan yang keduanya adalah naqira. Dibaca tadi. Ya. Okey, yang kita baca naqira pada ayat 53. Fatila ini adalah rambut-rambut pada biji benih ini, ataupun pada pada biji ini ada serat dulu kan. Itu namanya fatila. Ya, Allah menempelak juga kepada orang-orang yang tidak diberikan walaupun fatila. Di dalam ayat ini Allah gunakan perkataan naqira. Naqira ini adalah
satu tumpuk ya, kalau dekat biji ni ada tumpuk, susah nak nampak ni, tapi tuan-tuan kalau beli kurma ataupun ada biji benih tu, ada tumpuk di biji benih ini, walaupun kecil, yang itu pun ya bukan sekadar tak dapat makan kurma ya, bukan sekadar tak dapat makan kurma, yang tumpuk kecil pada biji benih itu pun la yu'tunan nasa naqira. Maksudnya apa? Ia tidak memberi manfaat langsung pun apabila mereka ini berkuasa. Kerana apa? Kerana mereka ini dilaknat oleh Allah SWT. Ya, jadi bukan sekadar kurma tak dapat ya, tak ada manfaat sebiji kurma, malah tumpuk pada biji kurma pun tidak memberi manfaat. Pasal apa? Pasal mereka ini dilaknat, dan kita tidak mahu umat Islam dilaknat oleh Allah kerana terlibat dengan salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, jibti, mencampur adukkan perkara yang sesat. Yang kedua, taghut, merasakan bahawa saya berkuasa, saya boleh langgar sahaja peraturan daripada Allah. Dan yang ketiganya ialah menyatakan jalan saya ini adalah jalan lebih baik daripada jalan yang ditunjukkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah membongkar kepada sifat ini ya. Mengapa jadi begini? Mengapa orang Yahudi amat tak puas hati sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Sebenarnya mereka ini ada dengki ya, dengki kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa yang kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ceritanya Ustaz ialah Bani Israel, dia daripada Nabi Ishak, Yaqub, kembali balik pada Nabi Ibrahim. Dan kalau kita lihat sebenarnya Nabi Ibrahim ada anak juga, Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail tu pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel dan Bani Ismail ini akhirnya bertemu kepada Nabi Ibrahim. Tapi apa yang berlaku dalam ayat ini, mereka dengki. Dia bukan sekadar dengki Nabi Muhammad daripada Nabi Ismail kan. Sesama sendiri pun mereka dengki. Sesama Bani Israel pun mereka dengki, tak puas hati antara satu sama lain. Dan ini menekankan, kalau Hamka dalam tafsirnya ini menceritakan betapa hasad ini, kata ulama, dia seperti kayu api. Hasad ya, dia seperti kayu api, api yang boleh memakan kayu api. Kalau kita ada hasad, perkara inilah yang kita perlu selalu doa pada Allah, jangan kita ini berhasad. Pasal hasad ini potensinya pada setiap manusia Ustaz. Ya, bila seseorang itu dapat sesuatu kelebihan, hasad itu makin lagi kuat. Ya, mungkin waktu kecil-kecil Ustaz ya, kalau kita dekat sekolah rendah, sekolah menengah, dengan kawan kita tak berapa ni sangat, pasal dia tak ada apa, mungkin beringus dia pergi ke sekolah kan. Tapi bila dia dah naik pangkat, bila dia dah ada kereta besar, dia dah ada pangkat besar, hasad makin besar lagi kepada orang-orang yang mendapat fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan, faqad ataina ala ibrahimal kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ya, sebenarnya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi Bani Israel sebenarnya mereka diberikan kitab, diberikan hikmah, mereka diberikan kerajaan yang besar selagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalau katakan mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga akan diberikan mulkan azima. Tapi cabarannya ialah apa? Kerana ada hasad. Dan hasad inilah yang mengganggu juga zaman sekarang Ustaz ya. Cabaran zaman kita ketika COVID-19 ini, ketika kita ada masalah, kita kena pastikan hasad ini jangan sampai kita menidakkan kebaikan orang lain. Ya, kesilapan tetap kesilapan, kita kena tegur ya. Tetapi jangan sampai kita kutuk orang yang buat kebaikan sehingga habis hancur. Kerana apa? Kerana dia bukan geng saya. Ini yang banyak berlaku dekat Facebook sekarang, dan kita kena ambil pelajaran daripada perkara ini sebagaimana yang Allah nyatakan pada ayat 54 sebentar tadi. Dan Allah ingatkan apakah ganjaran ataupun balasan pada orang yang selalu hasad, ayat 55 Ustaz. Kalau Ustaz boleh bacakan di sini untuk kita ingat dan ambil pelajaran.
Baik, masa ayat 55 Ustaz. Ya, betul. Baik Ustaz Fazrul. Tadi ada penonton komen Ustaz, Syafiq Sakri kata sedap kurma Ustaz tadi. Oh, memang sedap Ustaz. Ada yang kata sedap pula tengok tu. Teringin nak makan teringin. kurma. Saya cari kat kedai tadi Ustaz ya. Banyak kedai tak ada kurma. Ya, tetapi kalau katakan tapi dapat juga ya. Moga-moga kalau kita selalu membaca Al-Quran ini Ustaz ya, kita dapatlah kemanisan, tak dapat kemanisan kurma, kemanisan Al-Quran. Sebab tu tak pas saya satu tadi tapi tak pernah tak apa Ustaz ya. Nanti okey ada satu lagi, ada satu lagi. Okey. Pasal saya nak mengaji takut mengaji. sedap pula. Sedap Ustaz. Okey, baik. Kurma-kurma juga bagaimana Allah membongkarkan sifat tercela tadi. Boleh saya sebut tadi, saya ada tulis sikit sifat tercela antara mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, mereka percaya kepada taghut, dan banyak sebelum-sebelum ini disebut bagaimana mereka mengubah ayat-ayat Allah, bohong di atas nama Allah. Layaklah mereka mendapat ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah laknat kepada mereka. Bila Allah laknat, tidak ada sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Sekarang kita tengok ayat dengki pula saya. Ya, dengki. Pasal dengki. Dengki ni sangat besar. Bahasa Arab dengki disebut hasad. Tapi orang kita sebut hasad dengki. Hasad tu dah dengki dah. Ya. Tapi dia sebut dengki dua kali dengki. Tak apalah. Tak ada masalah kot Ustaz. Moga-moga dia menjadi benteng ataupun sifat yang paling kita patut jauhi. Ya. Baik, ayat 55 saya nak baca dengan mujawad dengan nahwan jugalah. Tadi dah nahwan murattal, surah Al-Fatihah pun nahwan. Saya baca sikit dengan taranum nahwan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalang manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya. Mengapa menyala-nyala api neraka itu kepada mereka? Kerana mereka ini ada amalan yang baik, ya, tetapi akhirnya neraka juga yang memakan amalan itu kerana ada hasad. Dia buat sesuatu kerana tak puas hati. Allah sudah memberikan mulkan kerajaan, memberikan kelebihan, tak puas hati. Padahal sumber semua perkara ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu disambung dengan lebih detail butiran lagi bahawa Allah memberi kepada orang-orang kafir ini nuslihim nara, ya, api neraka yang membakar kulit Ustaz ya, membakar kulit. Dan kemudian badalnahum, ditukar lagi kulit itu juluda liyadzuqul azab, ya. Jadi bercakap tentang kulit ini, dia ada kaitan dengan apa? Kerana orang-orang ini di atas dunia ini kalau boleh kulit dia itu tak nak terganggu. Dia nak selesa, tak nak tak nak keluar berjuang. Satu. Yang keduanya kalau boleh dia nak semua kelebihan orang lain dapat kat dia. Hasad, ya. Jadi orang begini Allah akan tukar kulitnya, tapi bagi frontliners kita, ya, yang sanggup berjuang, sanggup berpanas pakai baju yang plastik itu Ustaz, ya. Allahuakbar. Moga-moga Allah berikan ganjaran syurga kerana apa? Sanggup berjuang untuk manfaat orang lain. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. La'ana, perkataan ini adalah dilaknat, dikecam 41 kali diulang di dalam Al-Quran. Perkataan yang besar kerana ia mengingatkan pada kita jangan kutuk orang lain. Apabila seseorang itu berbuat sesuatu yang buruk, Allah sendiri yang mengutuk. Jadi kita jangan terlibat dalam mengutuk orang-orang ini, biarkan Allah sahaja yang menguruskan, kerana laknat ini bukan sekadar kutuk dalam perkataan, tetapi ia memberi kesan kepada bantuan-bantuan yang akan dijauhkan oleh Allah kepada orang-orang yang dilaknat ini. Kita doa kepada Allah dijauhkan, dan kita doakan juga kita dapat membantu kepada salah satu kempen yang berjalan pada bulan ini kepada tabung pahlawan yang tuan-tuan boleh perhatikan di atas skrin, sebagai satu usaha di mana kita ingin membantu kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia yang mungkin sudah tua, yang sudah berumur, yang ada OKU. Mereka memerlukan bantuan dan mereka mengharapkan daripada tuan-tuan kita semua kita mendapat keamanan membaca Al-Quran, kerana salah satu sumbangan jasa mereka. Kita doakan aman terus negara ini. Berjumpa kembali kita dalam My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Kenapa saya baca surah Al-Falaq? Ini adalah satu surah yang kita diminta untuk sentiasa beramal. Dalam hadis Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan dua surah itu, Al-Nas dan Al-Falaq, juga termasuk Al-Ikhlas 3 kul. Kerana ia boleh kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan orang-orang yang bersifat dengki. Kerana dengki ni dia asal dalam hati. Bila dia melahirkan tindakan daripada tangan, mulut dia, kadang-kadang kita kata orang tu dapat kelebihan Ustaz. Tu duit apa guna tak tahulah tu. Kan dah mulut keluar. Dia menjadi anak panah, fitnah kepada hasad dengki tadi. Dan dia akan membakar. Betul. Saya minggu lepas Ustaz ada seorang datang jumpa saya, dia meniaga jual nasi lemak. Akhir sekali dia rasa bila dia meniaga tak sedap badan, berpeluh-peluh jumpa saya dalam keadaan dia mengatakan ada suara yang berbisik pada telinga dia setiap kali dia berniaga. Maklumlah Ustaz, bila berniaga sebelah pun ada gerai juga. Berlaku perkara-perkara yang begitu. Baca surah An-Nas, baca surah Al-Falaq. Amalkan surah ini. Kalau kita perasan ayat terakhir surah Al-Falaq, antara kejahatannya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta berlindung daripada kejahatan hasid, orang yang berdengki bila dia berdengki. Amalkan surah ni. Baik. Kita nak mengajak semua sahabat-sahabat bersama dengan platform yang kita sediakan. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time dan My #Quran Time, dan juga boleh tonton di YouTube My #Quran Time dan Instagram My #Quran Time Official. Baik, kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak ambil sedikit masa untuk tajwid pada kali ini. Kita telah berpindah dalam bahagian sifat huruf. Makhraj dah selesai. Kita dah berkenalan tempat keluar huruf, tempat lahir huruf di mana. Sekarang kita nak tahu apakah sifat setiap huruf-huruf Al-Quran. Dan pada hari ini kita nak mukadimahnya, pendahuluannya, apakah kelebihan kita belajar ataupun memahami sifat huruf ini. Sudah pastilah yang pertama antaranya dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama. Kan ada huruf seperti huruf dal, seperti huruf ta, seperti huruf ta. 3 huruf ini berkongsi pada makhraj yang sama, tempat lahirnya sama, di mana hujung lidah ditekan ke gusi pengikat gigi ataupun permulaan gigi atas kita itu, berkongsi pada tempat yang sama. Kalau tak percaya cuba kita sebut ta, tempat ta tu kita sebut da, tempat dal tu kita sebut ta. Da ta da ta, da ta ta. Tapi hujung lidah tempat yang sama, tapi boleh keluar huruf yang berbeza. Apa yang membezakan huruf ini? Yang membezakan huruf ini adalah sifat huruf. Yang kedua apa dia? Dapat mengenal huruf yang kuat dan yang lemah. Ada huruf tu bersifat dengan kuat. Ada huruf tu huruf yang lemah. Masuk lemah di sini bukan kita nak kena sebut dengan lemah. Huruf ha tu lemah Ustaz. Dibaca pun Bismillahirrahmanirrahim dengan lemah juga. Bukan masuk baca dengan lemah. Lemah tu kita nak elakkan lemah. Dah tahu kan huruf tu lemah kan? Jangan lemahkan huruf tu. Jelaskan huruf tu. Dan yang ketiga, dapat mengenal huruf yang tebal dan huruf yang nipis. Sifat huruf bila kita belajar semuanya akan membentuk perkataan ataupun bunyi intonasi yang cukup sedap. Tak payah belajar tarannum. Sebut sifat huruf dengan betul dulu, dia akan bunyi cantik huruf tu, tebal, nipis. Kenapa Allah tebal bunyinya? Kenapa tak nipis? Sudah pasti bila kita baca dengan sifat-sifat huruf yang betul, maka bunyi intonasi Al-Quran itu yang bertaraf mukjizat itu akan bunyi yang sedap, bunyi yang
sesuai dengan Al-Quran, dia tidak ada pada mana-mana bacaan, hanya Al-Quran Karim, Ustaz. Masya-Allah. Jadi itu adalah panduan ya Ustaz ya, bagaimana untuk kita membaca dengan sifat yang betul ya, makhraj kita dah belajar dengan sifat yang betul agar kita dapat ya ketenangan, kita dapat manfaat yang terbaik daripada Al-Quran yang kita bacakan Ustaz ya. Masya-Allah. Jadi kita nak teruskan, kita melihat sebentar tadi situasi pertama dalam ayat 52 hingga ayat 55 tadi ataupun 56 bercakap tentang orang-orang Yahudi yang Allah laknat, dan juga Allah boleh melaknat kepada orang Islam jika orang Islam tidak mengambil pelajaran daripada ayat 52 hingga 56. Disambung dengan orang-orang yang beriman. Mari kita sama saksikan situasi yang kedua, iaitu kita nampak gambar frontliners ya yang membantu ya. Panas, memang panas, tetapi kerana apa? Kerana perjuangan inilah yang diperlukan. Mungkin ibu ayah juga yang berjuang kerana kita nak pastikan di sini panas, tapi bila sampai di akhirat nanti kita mendapat tempat yang diistilahkan sebagai jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ya, kekal dalamnya. Dan ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita jangan jadi seperti orang Yahudi ya ataupun orang munafik itu, yang mereka ini kalau boleh semua orang punya keselesaan mereka nak, dan mereka juga tidak mahu berjuang, malah dengki dengan orang lain punya nikmat, menyebabkan Allah akan menggantikan kulit mereka kerana mereka terlampau selesa di atas muka bumi ini. Kita ingin meneruskan pelajaran kita pada ayat 58 hingga 59 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca terus lagi dua ayat yang terakhir surah An-Nisa. Sekejap saja masa kita pada hari ini. Dua ayat yang sama-sama kita akan bacakan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58 hingga ayat 59. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 58 hingga 59 ini mengingatkan kepada kita banyak perkara ya. Ini adalah nilai universal, bukan sekadar kepada orang yang beriman tetapi kepada semua manusia yang memegang ataupun yang menguruskan sesuatu dalam keluarga, dalam sebuah organisasi, sesebuah negara. Allah menyatakan sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi dalam ayat ini Ustaz ya, Allah menyatakan inna ya, maksud
maksudnya ini penegasan yang betul selepas Allah bercerita tentang syurga yang ada pasangan yang mutahharah, yang suci, wa nudkhilhum dhillan zalila, yang teduh, ya Ustaz ya. Bila cakap tentang pasangan yang suci dan teduh ini dua perkara, maksudnya membawa kepada amanah ini adalah satu perkara penting. Kalau katakan seseorang itu ingin menunaikan amanahnya itu, satu ialah dia mungkin bersama pasangannya itu, pasangan dia kata bahawa abang ni mengapa sibuk sangat, contohnya ya, ataupun kalau katakan si isteri menunaikan amanah menjaga anak, kadang-kadang mungkin si suami dapat kurang sedikit dia punya bahagian perhatiannya pasal kena menunaikan tanggungjawab kepada anak. Itu mungkin kurang, tetapi bila masuk ke syurga akan mendapat pasangan yang suci, yang tidak lagi ada masalah. Kerana apa? Kerana ini tempat ganjaran kepada mereka yang beramal soleh. Dan juga Allah menyatakan dhillan zalila, ya. Kalau di dunia ini kita bercakap tentang frontliners, ibu ayah yang bertugas, kita mungkinlah panas, sejuk dan sebagainya, ya, berhempas pulas, tetapi bila sampai di akhirat nanti zillan zalila. Maka peringatan Allah ini membawa kita kepada amanah, ya. Allah menyeru ya'murukum an tu'addul amanah, ya, amanati ila ahliha, tunaikan amanah kepada yang berhak. Bercakap tentang berhak ini, contohnya pendidikan, contohnya keuangan, contohnya kalau ada mana-mana individu dalam kawasan qaryah kita ataupun negeri kita ataupun negara kita bergantung kepada jawatan kita, kita perlu melihat bahawa ahli-ahli itu perlu mendapat bahagian masing-masing dan jangan dikhianati, ya, kerana ini adalah amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan bila berhukum hendaklah berhukum dengan adil, ya. Bercakap tentang adil ini Ustaz, dia lawan kepada zalim, ya. Zalim ini lawan pada adil, iaitu zalim ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang contohnya ketika dia mengambil orang-orang yang bekerja bersamanya, dia mungkin dia tak mengikut kepada merit, dia ikut pada dia punya kroni dia, ya, ataupun pasal keluarga dia, okeylah saya naikkanlah pangkat pada dia. Itu juga adalah salah satu tanda bahawa seseorang itu tidak berhukum dengan adil. Ya, dan kesannya apa? Bagi projek pada kawan, kan, kawan kata dah bagilah kita boleh pakai apa, bawah meja ke atas meja sebagainya. Itu ini peringatan Allah, dan inilah ayat yang selalu dibacakan kepada kita di hari Jumaat, Ustaz. Betul. Ya, di hujung-hujung khutbah tu kan, ayat ini. Kerana apa? Ia mengingatkan kepada saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, walaupun anak tu dia tak cakap, ayah saya ada hak apa, pendidikan, saya ada hak masa, saya ada hak itu ini, tetapi saya sebagai orang yang mendapat amanah, tu'addul amanati ila ahliha, kena tunaikan, ya. Dia kena tunaikan. Sebagaimana kita wa'atuz zakah, zakat ini kadang-kadang orang miskin tu tak tahu pun duit dia ada dekat kita, kan. Tapi bila Allah cakap wa'atuz zakah, maksudnya kalau duit ada zakat RM100 ke perlu untuk dia, kita kena beri walaupun dia tidak tahu. Jadi ini adalah kesedaran yang penting, innallaha kana sami'an basira, pasal Allah dengar dan Allah melihat. Cuba bayangkanlah Ustaz, ya, kalau ada CCTV yang selalu tengok kat kita, tengok kamu ni betul tak Fazrul menunaikan tanggungjawab sebagai suami, kan, ataupun sebagai ayah. Kalau kita sentiasa diperhati oleh bapa mertua, ya, ataupun kalau katakan di peringkat daerah, imam ke, imam selalu perhatikan, okey Fazrul, kamu dah buat tak tugas dalam rumah kamu, di tempat kerja dan sebagainya, sudah tentu kita rasa macam, oh betul tak apa yang saya buat ini, ya. Malah ini lebih lagi, Allah yang nampak, Allah yang dengar apa yang saya cakap, apa yang saya buat. Ini adalah peringatan kepada terutama ayah-ayah yang mendengar ayat ini pada setiap minggu pada hari Jumaat. Dan ayat yang ke-59 itu, ya, mengingatkan kepada orang beriman bagaimana ketaatan kita ketika melakukan amanah ini. Mari sama-sama kita dengar kembali, kita baca kembali ayat 59 agar kita dalam keadaan gawat sekarang ni Ustaz, ya. Ada yang bertelagah. Ada yang kata sepatutnya kita duduk kat rumah. Ada yang kata kita sepatutnya tak keluar ke rumah. Sepatutnya kalau kita ada bertelagah, mari kita tengok ayat 59 sebagai solusi kepada pertelagahan kalau wujud dalam masyarakat kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Insya-Allah bersama kita membaca ayat 59
moga-moga menjadi panduan dalam kehidupan kita. Mungkin ada biasa Ustaz bertegang urat ataupun bersisih pandangan, itu biasa. Jadi bagaimana kita menguruskan perbalahan, menguruskan persisah itu, dan cara Allah lah cara yang terbaik. Sama-sama kita hayati ayat yang terakhir pada muka surat yang ke-87. A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan Rasul, iaitu sunnah Nabi. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam satu negara Ustaznya, kita bercakap tentang eksekutif, tentang perundangan, judiciary dan juga legislatif. Ya, ada tiga sumber kuasa tersebut. Ya. Jadi sebenarnya ayat yang ke-59 ini bercakap tentang legislatif, ya, tentang perundangan. Wahai orang beriman, taat pada Allah dan Rasul. Maksudnya ada perkataan ati'u Allah, ati'u ar-rasul, ya. Tetapi untuk ulil amri tidak ada ati'u. Pasal apa? Pasal ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul. Tetapi ketaatan pada ulil amri, orang-orang yang menguruskan, pemimpin di kalangan kamu, minkum, itu adalah relatif, bergantung. Kalau dia kembali kepada perundangan Allah dan Rasul, okey, kita ikut. Ya, tetapi kalau katakan tidak, fa in tanaza'tum, jika kamu berselisih fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, kembali balik pada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Kembali pada Allah itu kena rujuk balik bukti dalam Al-Quran. Kalau kepada Rasul, bukti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perundangan yang kita kena gunakan setiap hari. Sama ada dalam keluarga ke, dalam organisasi, dalam negeri, dalam negara, dia bergantung kepada sumber undang-undang. Ya, yang paling tinggi adalah daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah. Jadi kalau katakan ada yang bertelagah Ustaz, ya, ada yang kata bahawa sepatutnya sekarang ini kita kena lockdown, contohnya. Ada yang kata kita tak patut, kita kena bebas macam biasa. Ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Betul, itu biasa berlaku dan kita akan banyak bertemu dengan tanaza'tum, berselisih. Apakah Allah halang berselisih? Tidak halang, tetapi Allah kata solusinya kembali kepada sumber perundangan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Cabarannya Ustaz, ya, bila orang bergaduh, dia tak nak kembali pada Quran, sumber perundangan dan juga pada sunnah. Dia nak guna pendapat sendiri. Dan bila guna pendapat sendiri dan tak nak berbincang, bila bercakap tentang farudduhi ilallahi war rasul ini, dia kena berbincang. Dia bukannya boleh main tulis kat Facebook dia, saya tak puas hati, saya nak begini, saya nak buat begini, kan. Kemudian bila dah disebut sesuatu perkara, cakap sana cakap sini tanpa mengikut kepada saluran, tanpa kembali balik kepada sumber perundangan. Susahlah Ustaz. Kalau macam dalam konteks rumah tangga Ustaz. Betul, Ustaz. Hari ni kan bila kadang-kadang isteri berselisih dengan suami, tapi buat status Ustaz. Tak sangka aku dia macam tu. Dia libatkan semua orang. Kemudian orang tengok, orang bertanya kan. Orang tanya dia kenapa ni? Tak sangka sekian-sekian. Libatkan semua dalam masalah dia Ustaz. Jadi itu sebabnya mengapa Allah menggunakan perkataan faruddu, maksudnya dia kena kembali, bukannya maksud makin pecah lagi. Kan, bila dah ada masalah, dia pergi pecah lagi dalam Facebook, letak lagi dalam WhatsApp group, memang lagi pecah Ustaz, kan. Itu sebabnya mengapa dalam kita dah belajar sebelum ini, kalau pasangan suami isteri itu ada masalah, dia kena kembali, dia kena ajak hakam, ya, wakil daripada suami, wakil daripada isteri. Pasal hakam ini dia akan
farudduhu, dia akan kembalikan semula. Pasal apa? Kadang-kadang bila suami isteri dia dah bila bertengkar bergaduh tu, dia dah tak objektif. Orang ni cakap benda betul pun dia cakap salah. Kan? Dia cakap bunga cantik mawar pun dia cakap itu bunga tai ayam. Perlukan Kan? orang ketiga untuk Orang mendamaikan ketiga, untuk lebih objektif. Dan inilah yang Allah nyatakan, in tu'minuna billahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila Allah gunakan perkataan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ini sebagai satu penekanan jika kamu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini maksudnya dalam zaman sekarang lah Ustaz, bahasanya kalau kamu betul lah beriman kan, kembalilah pada Allah dan Rasul. Ya, jadi bila bercakap tentang beriman pada Allah dan Rasul ini, kita selama ini memang dapat bantuan daripada Allah, kita memang nak ke syurga, ya, pasangan suami isteri nak ke syurga. Dalam negara ini kita nak ke syurga semuanya. Jadi kita perlukan untuk zalika khairum wa ahsanu ta'wila, ya. Apa maksudnya? Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, ya. Long term, ya, wa ahsanu ta'wila, jangka masa panjang, insya-Allah bila semua orang kembali pada Allah dan Rasul, belajar Al-Quran seperti tuan-tuan belajar My Quran Time ini, akhirnya kita nanti tahu dah, oh saya dah tahu dah dalam Quran cakap begini. Kalau kita tak belajar tentang Quran dan Sunnah Ustaz, ya, kesannya nak kembali pun tak tahu. Kan, nak cakap jomlah kita kembali pada surah An-Nisa, tak tahu pun apa yang ada dalam surah An-Nisa. Dan inilah usaha kita bersama. Saya jemput pada tuan-tuan nanti teruskan bersama dalam My Quran Time ini, dan secara ringkas apa yang kita belajar dalam halaman 87 ini dapat kita saksikan dalam situasi yang kita tengok awal tadi. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu kita bercakap tentang Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT, dan kita bercakap tentang frontliners yang sanggup berpanas kerana ingin ke syurga, dan di hujung itu kalau kita bergaduh, cepat-cepat kembali kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul, untuk sama-sama kita mendapat wa ahsanu ta'wila. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita daripada ayat yang ke-54, elakkan dengki dengan cara menghargai kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya makin belajar kitab, makin kita menghargai sunnah nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mudah berdengki. Yang kedua, tunaikan amanah kepada ahlinya walaupun si ahli yang patut menerima tidak memohon daripada kita. Dan yang ketiga, jika bertelegah, kembali kepada Allah dan Rasul sebagai sumber rujukan hukum. Jangan hanya mengikut pendapat sendiri, kerana itu akan memporak-porandakan keadaan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, Allah pimpin kita menuju ke syurga, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kita. Inilah Al-Quran, ia bukan sahaja kitab untuk kita membacanya. Bagaimana yang dicerahkan tadi, begitu penuh dengan bimbingan. Ia adalah the way of life. Betul tak? Ia adalah cara hidup kita. Al-Quran ialah cara hidup kita. Bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini ialah panduan. Sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami asbab untuk manusia mendapat hidayah ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau tutup pintu kebaikan buat kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau tutup pintu kebaikan buat kami ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu kebaikan kepada kami seluas-luasnya ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, bersihkanlah diri kami daripada sifat bakhil, dengki dan lain-lain ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahatan orang-orang yang dengki kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menunaikan amanah, untuk melakukan keadilan ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa agar kita sentiasa ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu taala agar terjauh daripada sifat hasad, dan inilah yang kita ingin kempenkan dalam wakaf untuk ummah. Satu usaha kita menyebarkan mushaf al-Quran, lebih ramai lagi boleh membaca isi kandungan al-Quran, kerana inilah formula agar ummah ini bangkit dengan kebenaran, tidak berhasad, tidak bergaduh, dan kalau bertelingkah dalam sesuatu perkara tetap kembalikan kepada sumber perundangan iaitu al-Quran dan juga sunnah. Inilah perkara yang kita ingin sebar-sebarkan. Tuan-tuan terus share kalau belum share lagi di hujung ini, dan kita bertemu pada jam 5 petang Ustaz, pada jam 10 malam dan jam 6 pagi esok. Tuan-tuan boleh menyemak kembali bacaan dan juga kandungan daripada halaman 87 ini untuk sama-sama kita pasakkan, untuk sama-sama kita beritahu ya, dalam keadaan kegalauan sekarang ini perlu sangat kalau katakan ada dua pihak kata yang seorang tengok My Quran Time selalu nak rujuk pada al-Quran, seorang lagi tak tengok, tak apalah, kita rujuk, insya-Allah Allah akan bantu. Tapi jangan sampai dunia ini dipenuhi dengan orang yang bila bertelingkah, berbeza pendapat, langsung tidak ingin tengok kepada al-Quran dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Insya-Allah kita sama-sama berdoa berjumpa lagi pada hari esok dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita nak mendengar satu ayat akhir bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله